Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك. وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Saudara penerbit Ustaz Mahathir Syahrudin, sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita masih lagi membincangkan tentang perenggan yang terakhir ataupun episod yang terakhir, jauhlah yang terakhir dari surah Al-Qamar. Walau bagaimanapun di sini ada satu masalah yang penting untuk kita bincangkan, yang mana dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dihimpunkan riwayat-riwayat yang menunjukkan sebenarnya ayat-ayat terakhir mengisahkan tentang azab ini khusus buat golongan Qadariyah dan yang seangkatan dengannya. Al-Qadariyah iaitulah golongan yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun menjadikan maksiat yang manusia lakukan itu. Manusia lakukan maksiat kerana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia tidak memiliki pilihan. Dengan sebab itu, takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah tetapkan itu melayakkan mereka untuk masuki syurga. Tidak pun memberi mudarat sedikit pun maksiat yang dilakukan itu, tidak memberi mudarat sedikit pun maksiat yang dilakukan itu, kerana maksiat itu merupakan satu yang Allah jadikan untuk dia memasuki syurga. Artinya, walaupun dosa dia banyak, dia tetap akan memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia orang beriman. Kerana maksiat dilakukan itu bukan pilihan daripadanya. Sebaliknya, bahkan lebih dahsyat daripada itu, kata-kata mereka, maksiat yang manusia lakukan itu merupakan ketetapan Allah ke atasnya dan dia tidak memiliki pilihan. Inilah dia golongan Qadariyah yang Nabi SAW telah nyatakan, sayakunu fi ummati aqwamun yukadzibuna bil qadr. Akan datang dalam umatku ini satu golongan. Golongan-golongan disebut Nabi SAW dalam sirah jama' aqwamun. Golongan-golongan yang akan mendustakan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Ibn Kathir mengemukakan sebuah hadis sahih, dan hadis ini merupakan hadis yang masyhur yang juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, dan disebut juga dalam kitabnya, dikumpulkan juga dalam kitab hadis 40. Apa hadisnya? Elok kalau ambil peluang untuk kita menghafaz hadis-hadis Nabi SAW. Di samping ayat-ayat Quran, juz amma dan surah-surah pilihan yang kita hafaz juga sabda Nabi SAW. Beri galakan kepada anak-anak kita. Kedatangan bulan Ramadan, kita di samping kita membaca Al-Quran, ambil juga peluang untuk membaca hadis Nabi SAW. Walaupun kita lihat sejarah manusia yang terkemuka namanya Imam Malik bin Anas, seorang yang cukup cinta kepada hadis Nabi SAW. Bila datang bulan Ramadan, Imam Malik bin Anas ini hormat pada hadis Nabi sampai dilihat dalam kitab Az-Zuhud oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahawa Imam Malik bin Anas ini tidak pernah bersepatu, tidak pernah memakai slipper. Bila ditanya mengapa Tuan Guru tidak pakai slipper, kerana menghormati manusia yang jasadnya disemadikan di bawah bumi Madinah ini, tak lain dan tak bukan Nabi Muhammad SAW. Bila datang orang untuk menanyakan hadis kepada baginda, kepada beliau pergi mandi, pakai pakaian yang paling indah, wangi-wangian yang cukup mahal, duduk di tempat yang tinggi, mengatakan kepada mereka, saya tidak minta kamu muliakan saya. Sebaliknya yang hendak kamu
yang sepatutnya kamu muliakan, iaitu kata-kata yang akan saya ucapkan daripada manusia yang maksum, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga telah mengatakan, ma minna illa wa yu'khaz minhu wa yuraddu alaihi illa Rasulullah illa sahiba hadzal qabri. Beliau mengatakan, tidak ada di kalangan kita seorang pun, orang alim macam mana besar sekalipun ilmunya, tinggi pencapaian ilmunya, melainkan diambil daripadanya dan ditolak, melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menunjuk kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas datang bulan Ramadan, beliau akan mengumpulkan kitab-kitab hadis, diletakkan di satu sudut di rumahnya, ditutup elok-elok, dikatakan kepada kitab-kitab hadis, kamu duduk di sini dahulu, saya akan menghabiskan hari-hari dalam Ramadan dengan membaca Al-Quran, berpandukan kepada polisi yang salaf pegang, golongan salaf ini pegang, innama Ramadan al-qiyam was-siyam wal-Quran. Sesungguhnya Ramadan datang untuk 3 perkara, as-siyam, puasa, al-qiyam, qiyamul lail, salat tarawih dan sebagainya, wa tilawatul Quran, dan baca Al-Quran. Tetapi saya lihat kepentingan itu untuk turut kita baca dalam bulan Ramadan Mubarak ini. Eloklah kalau muslimin-muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, datang bulan-bulan yang mulia ini kita mula membaca fadilat-fadilat yang berkaitan. Contohnya fadilat Ramadan. Baca supaya kita lebih mengerti dan memahami kelebihan Ramadan itu. Dalam hadis sahih yang patut kita semua menghafaznya selepas kita mengetahui, Nabi SAW telah bersabda, ista'in billahi wa la ta'jaz. Fa'in asabaka amrun faqul qaddarallahu wa ma sya'a fa'al, wa la taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha. Fa'inna law taftahu amal asy-syaitan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menceritakan tentang qada dan qadar yang telah Allah tetapkan. Sebenarnya untuk pengetahuan kita, qadar maknanya ketetapan, qada artinya pelaksanaan. Qadar Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan di Lauh Mahfuz. Contohnya seseorang itu hidup pada usia sekian-sekian, graduate daripada universiti contohnya, kemudian berkahwin. Ini qadar yang Allah telah tetapkan. Qada berlaku iaitu pelaksanaan terhadap ketetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan itu. Maka dalam membahaskan isu qada dan qadar yang perlu difahami oleh semua umat Islam untuk mengelakkan mereka daripada termasuk dengan golongan yang dicela ini, Nabi SAW menjelaskan, mintalah tolong kepada Allah, jangan kamu rasa lemah. Kalau sesuatu perkara yang berlaku menimpa kamu, satu musibah menimpa kamu, katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini merupakan doa bila berlaku sesuatu ujian ke atas seseorang itu. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al, atau berkata masya Allah, apa yang Allah kehendaki Allah SWT akan lakukan. Bukan insya-Allah. Insya-Allah ini untuk satu urusan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah diberi kemudahan untuk melakukannya, blessing untuk kita dapat melakukannya. Tetapi dalam konteks ini, kalau berlaku satu perkara yang tidak kita ingini, marilah kita kata qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan benda ini berlaku, dan apa yang berlaku adalah kehendaknya. Janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kadza lakana kadza. Jangan kamu berkata sama sekali, kalau saya buat begini taklah jadi begini. Fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Kerana law ini membuka pintu-pintu syaitan. Walau bagaimanapun ini tidaklah menghalang kita membuat sebagai contohnya postmortem. Kita membuat satu muhasabah dalam satu perkara yang telah kita lakukan. Mengapa tidak berlaku demikian-demikian? Ini tidak berlawanan. Ini untuk mengkaji bagi mendapat natijah yang lebih baik pada masa akan datang. Dalam sebuah hadis yang lain, riwayat Ibn Abbas, bahawa Nabi SAW telah mengingatkan kita, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bi syai'in lam yaktubhu Allahu laka lam yanfa'uk, walau ijtama'u ala yaduruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu alayka lam yaduruk, jaffatil aqlam wa tuyatis suhuf. Dalam sebuah hadis sahih yang lain, Nabi SAW telah mengingatkan kita sebagai umatnya, ketahuilah, kalaulah manusia semuanya berhimpun untuk memberi kepada kamu sesuatu manfaat, sedangkan Allah telah tetapkan kamu tidak akan memperolehinya, maka mereka tidak dapat memberi manfaat sedikit pun kepadamu. Sebaliknya, kalau mereka berhimpun untuk memberi mudarat kepadamu, dan Allah SWT tidak pernah mentakdirkan mudarat itu akan menimpamu, walaupun semua mereka berhimpun untuk memberi bahaya kepadamu, tidak akan kamu ini terkesan sedikit pun. Dan ketahuilah kamu bahawa pen, iaitu yang ada di sisi Allah SWT, ketetapan-ketetapan yang ada di Lauh Mahfuz itu sudah pun kering dakwatnya.
dan buku-buku ketapan itu sudah pun ditutup. Ini untuk memudahkan gambaran kepada kita. Tidaklah bererti pen ataupun buku ini sama yang macam kita miliki pada hari ini, tidak. Tapi yang hendak dimaksudkan di sini supaya kita faham bahawa tidak ada peluang lagi untuk memadam ketetapan-ketetapan tersebut. Dan perkara ini telah pun menimbulkan kebingungan kepada sahabat. Sahabat merasa hairan, wahai Nabi SAW, kalaulah perkara tersebut telah pun ditetapkan buat kami, maka perlu apa amal? Nabi SAW telah pun menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kamu kerana setiap kamu akan dipermudahkan untuk sesuatu jalan itu. Kali ini telah kita bincangkan dalam ayat-ayat dari surah Juz Amma yang terdahulu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasanuyassiruhu liyusra. Orang yang Allah beri kepadanya kemudahan untuk ketaatan, fasanuyassiruhu lil'usra. Dan orang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kesusahan untuk buat baik, dia mudah untuk buat kejahatan dan maksiat. Sebaliknya. Jadi dalam konteks ini, sebagai seorang yang meyakini ketetapan Allah itu baik buat kita semua, kita berusahalah untuk mengikuti, mencari jalan-jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita terselamat daripada nerakanya, terselamat dari murkanya. Apa yang menarik kalau kita lihat teori yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jauzi. Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab tafsirnya Zadul Masir menceritakan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala cukup memurkai golongan Al-Qadariyah, golongan yang menafikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, menisbahkan kepada Allah semua kejahatan. Kerana kejahatan yang manusia lakukan merupakan ciptaan Allah, maka Allah itu bersifat jahat. Ini merupakan teori yang sebaliknya dikemukakan oleh Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah pula merupakan golongan yang ingin membersihkan Allah SWT, mentazihkan Allah. Artinya segala kejahatan dibuat oleh makhluk pula, terbalik pula. Kalau golongan Qadariyah mengatakan bahawa segala kejahatan dilakukan oleh Allah, kerana Allah yang mentakdirkan manusia membuat perkara tersebut. Itulah sebabnya dipanggil sebagai Al-Qadariyah. Sebaliknya golongan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini terlalu banyak menggunakan akal. Mereka pula mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan segala yang baik Allah jadikan, yang buruk manusia yang cipta, yang lakukan tanpa campur tangan daripada Allah SWT. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang duduk di tengah-tengah mengatakan semuanya dengan ketetapan Allah tetapi dengan pilihan manusia. Muslimin-muslimat yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, madailah untuk kita menggambarkan tentang qada dan qadar yang Allah jadikan dalam bentuk begitu, berpandukan kepada hadis yang telah kita bincangkan tadi. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada golongan Qadariyah ini dan golongan yang mengatakan bahawa Allah SWT menciptakan kejahatan itu untuk dilakukan oleh manusia. Dalam sebuah riwayat dari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jama'a Allahu al-khalaiq yawm al-qiyamah amara munadiyan fanada nidaan yasma'uhu al-awwalun wal-akhirun aina khusama'u Allah فتقوم القدرية فيؤمر بهم إلى النار يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وإنما قيل لهم خسماء الله لأنهم يخاصمون في أنه لا يجوز أن يقدر المعصية على العبد ثم يعذبه عليها. رواه هشام بن حسان بن الحسن قال والله لو أن قدريا صام حتى يصير كالحبل ثم صلى حتى يصير كالوتر ثم أخذ ظلما وزورا حتى ذبح بين الركن والمقام لكبه الله على وجهه في سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dikatakan Sayyidina Umar pernah berkata, bila Allah Subhanahu Wa Taala telah menghimpunkan manusia keseluruhannya untuk dihitung di hadapannya di mahkamahnya kelak, maka ada satu pekikan malaikat yang memanggil, siapakah? Dan suara ini suara yang didengar oleh semua manusia daripada Nabi Adam, manusia yang pertama, sampailah manusia yang terakhir. Aina khusama'ullah? Manakah golongan yang dahulunya berdebat tentang hak Allah SWT, memusuhi Allah? Lalu bangunlah golongan Qadariyah, lalu dihumbankan mereka, disuruh, diperintahkan masukin neraka Allah. Dan kemudian dikatakan kepada mereka, dinamakan khusama'ullah, dinamakan sebagai musuh Allah ataupun yang berdebat pada hak Allah SWT, kerana mereka mengatakan Allah SWT mentakdirkan maksiat itu dilakukan manusia tanpa pilihan daripada mereka.
dan diazab mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hisham bin Hasan bin Al-Hasan, bahawa Nabi SAW bersabda, ini peringatan penting buat kita semua agar menjauhi golongan Qadariyah. Wallahi, lau anna Qadariyan sama hatta yasira kal habli, demi Allah, kalaulah seorang yang tergolong dari golongan Qadariyah ini berpuasa sehinggalah dia jadi kurus macam tali, thumma shalla hatta yasira kal watri, kemudian dia bersemayang, jadilah dia ni macam pasak bumi, tak rokok sujud lama semayangnya itu. Thumma ukhidha zulman wa zuran hatta dhubiha baina rukni wal maqami, kemudian dia dianiaya, dibunuh dia di Kaabah. Lakabahullahu ala wajhi fi saqar, walaupun dia memiliki kelebihan-kelebihan tersebut, matinya di tanah suci, puasa sampai kurus kering, semayang tak berhenti-henti, tetapi bila dia mati tetap dia ni akan dihumbankan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang begitu hina sekali, iaitu mukanya diseret ke bawah, kakinya ke atas. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menggambarkan dahsyatnya balasan bagi mereka yang menafikan Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, mengatakan segala kejahatan itu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dapat kita memahami perkara ini dan menjauhkan diri kita dari tergolong dari kalangan mereka. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan beberapa hadis yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mohon perlindungan kepada Allah agar terselamat dari menjadi golongan yang sesat. Kadang-kadang golongan sesat ini berbangga dengan idea yang ada padanya lantaran pencapaian akademik yang cukup tinggi. Muslimin muslimat rahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita mohon kepada Allah, insya-Allah doa ini akan kita pelajari bersama-sama dalam liqa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.